habis komputer. Okay, Assalamualaikum semua. Dan patutlah goyang. Bukan setakat goyang, geng-geng lain pun goyang. Dah lah pemajin. Lepas tu swing pula. Mana ada orang buat trading macam tu. Orang biasa kalau swing biasa relax je. Margin dia pakai. Ni tekan lot macam nak mati. Itu jangan. Eman kamu dapat ke 2%? Ada setengah orang je yang dapat 2%. 2% ni dia lagi dia more powerful sebenarnya daripada yang dibelajar oleh Yakuza yang lain-lain. Tapi setengah orang je yang dapat. Okay, kita start. Ini yang apa yang kamu nampak. Nampak tak dekat skrin? You share tak nampak? Okay, saya share dulu. Apa yang anda nampak dekat skrin? Simpang Renggang. Okey, nampak Discord. Okey, betul. Nampak Discord tu betul lah maknanya. Kamu nampak kan ada gambar-gambar tu semua kan? Simpang Renggang. Mesti power ni kau datang Simpang Renggang. Okey, key pattern ni sebenarnya dia adalah daripada trading system ni. Dia bukan baru tau. Dia sejak tahun 1950 something macam tu. Maksudnya dia memang lama sangat teknik ni. 19 something tu lah. Okay. And then dia ada evolusi dia. Dia banyak. Asas dia adalah harmonic pattern. Asas dia adalah harmonic. Okay, harmonic pattern. Apa yang macam tadi ada band datang jumpa saya tadi dekat Kuantan. So dia tanya ABC, ada seorang tu bawa ABC, teknik ABC. Dia cakap sama ke tak? Saya tak boleh nak cakap sama ataupun tak sebab yang orang tu ajar kamu hanyalah ABC. ABC itu adalah sebahagian daripada susul galur harmonic pattern. Dia ada 3 drive method, ABC, lepas tu dia ada banyak lagi. And then barulah ada pecahan yang ini, key pattern ini, pecahan-pecahan dia yang lain. So dia bukanlah benda yang baru dan bukanlah sebenarnya saya yang cipta, tapi saya pemudahkan supaya korang faham dengan cara mudah. Sebab bila belajar benda ni, dia agak pening nanti, macam mana nak buat. Korang baru dapat satu yang dalam grup pertama tu baru dapat satu kan level dia, itu pun dah agak pening macam mana nak tarik fibo. Kalau saya bagi semua, insya-Allah memang korang akan jadi agak terkejut dengan nak tarik dia. Tapi kalau kamu tahu, kamu akan nampak pattern-pattern dia. Dia sangat simple, tapi nak kena hafal level-level dia. Kalau salah hafal je, dia akan jadi lain. Saya takut kamu berlebih kurang sebab dia banyak sangat pattern. Okay, insyaAllah nanti saya akan cover balik next time. Kalau saya rasa dah malas dah nak ambil orang baru, saya akan tutup dan saya akan start daripada awal balik lah. Maksudnya apa lagi pattern dia yang tak dibagi tahu dan tak diajar kepada kamu. Ini salah satu dia. Saya bagi yang ini dahulu sebab daripada sinilah, bukan daripada sini dia sebenarnya dia berevolusi. Yang ini adalah pattern evolusi untuk key pattern. Okay, tapi yang asal dia adalah 3 drive method dan ABC. Yang tu dia lebih kepada trend. 3 drive method dan ABC tu adalah untuk kita tackle trend. Yang ini untuk kita tackle sideways. Basically bila kamu dapat keseluruhan dia trading, kamu dapat trade berdasarkan market trending ataupun berdasarkan market sideways. Sekejap nak tutup Telegram.
Okey dah. Okey. Jadi ni pattern dia. Apa yang perlu dibuat adalah kamu kena cari satu keadaan yang sideways. Dia kena ada X, A, B, C, D. Okay, ada orang tanya, dia elliott wave ke? Dia tak, dia bukan elliott wave. Kamu jangan asal ada A, B, C je elliott wave. Asal ada A, B, C je elliott wave. Tak, elliott wave benda lain. Banyak lagi kaedah trading yang ada mapping macam ni, ABC ni. Tapi bila kamu jumpa ABC ni, dia tak semestinya elliott wave. Cuma key pattern dengan elliott wave dia adalah dia sebahagian sikit daripada elliott wave. Tapi dia stand alone. Dia stand alone bermaksud kamu tak perlu nak belajar elliott wave daripada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Dia stand alone, dia sebahagian dekat dalam dan dia bukanlah elliott wave. Tapi dia lebih kurang sama. Alright. So apa yang perlu wajib adalah X, A, B, C dan D. D adalah tempat kita entry. D adalah tempat kita entry. Saya nak double check balik. Saya record tak? Betul, record. Okay, ini untuk bullish. And then untuk bearish, kamu terbalikkan sahaja benda ini. Terbalikkan sahaja. D adalah point entry. Dia boleh pergi jauh ataupun ambil sebahagian dekat C saja untuk TP. Okay, benda dia. Jadi macam mana yang nak cari benda ni? Yang paling utama adalah kita perlu mencari satu keadaan yang sideways. X mestilah pada tempat sideways. Dia bukan daripada trend. Contoh dekat sini, contoh dekat sini contoh kalau kamu ambil katakan X pada point ini. Dekat sini X. So ini adalah salah. X duduk dekat sini sebab dia bukanlah sideways. Ini adalah satu trend. Ini adalah satu trend. Ini hanya retracement sahaja. Ini hanyalah retracement. So X tidak boleh berada di kedudukan dekat sini. Ini adalah pattern ABC. A dekat sini, B and C asas dia atau okay. Dia mestilah sideways. Contoh macam ini. Ini jelas kita nampak dia sideways. Dia turun and then dia naik and then dia turun balik. So ini baru kita katakan sebagai sideways. Jadi bila kita jumpa keadaan macam ini, barulah kita akan mencari sama ada benda ini valid ataupun tak untuk kita trade. Barulah kita akan mulakan langkah dia mencari X dan A. Identify dulu X dan A sama ada dekat sini adalah X ataupun dekat sini adalah X. Kita tak tahu lagi yang mana satu yang akan menjadi X yang sebenarnya. Tapi bila kita tarik Fibo, contoh contoh pada yang ini, X dan A, untuk kita pastikan yang mana satu sama ada yang atas ataupun yang bawah, kita perlu tarik Fibo dulu daripada point A tarik pergi ke point X. Lepas tu kita akan marking retracement B ini. Kita akan marking retracement B ini. Cukup syarat dia bermaksud macam ini. Okay. Bila kita tarik ini kosong-kosong balik.
Ambil shadow ke shadow. Shadow ke shadow. Okay, bila kita tarik 0 dekat bawah, 100 dekat atas. Apa yang kita nak adalah level 78.6 dan level 61.8. 61.8 dengan 78.6. Korang dengar jelas tak suara? Dengar jelas. Okay, alright. So bila kita tarik, kita nampak kan macam ya, tapi bila kita tarik ini tak sampai 61.8. So ini tidak boleh dikira sebagai bukan tak boleh dikira sebagai X. Tapi sebenarnya kalau ikutkan ini adalah pattern lain. Ini bila tak sampai 61.8 dia dah jadi dia mestilah mencari dekat sini 61.8 ini. Betul lah 61.8. Dia mestilah mencari yang ini 61.8. So siapa yang hadir pada hari ni dia dapat satu. Okay, bila dia tak cukup 61.8, dia tak sampai, dia akan cari 61.8. Dia akan cari kat satu. Jadi kenapa dia pergi? Bukan kata bila kita tarik kita jumpa. Tapi saya tak nak yang ini. Jadi yang ini kamu tak boleh nak tarik sebagai level 1 bila dia tak sampai. Jadi yang ini kita buang. Lepas tu kita akan cari balik. Cari balik pada next iaitu adakah yang ini dengan yang ini adalah XA. Okay. Dia sampai, dia duduk dekat dalam 61.8 dan 7 61.8 dan 78.6. So ini adalah X. So yang tadi X dekat atas ini kita buang. Jadi ini adalah X. Dan seterusnya ini adalah A. Dan ini adalah B. Fibo ni kita buang. Dan kita tinggalkan marking ini sahaja. Kalau korang nampak kat sini, syarat dia adalah cari mana-mana tiang yang sedang buat retracement. Macam yang tadi lah, retracement. And then kita tarik Fibo pada X dan A ni. And then kita marking B ni, kita tengok sama ada dia cecah 61.8 ataupun tak. Okay, dekat sini apa yang anda kena tahu adalah satu, dia untuk dia jadi level 1 dia wajib sampai 61.8. Dia wajib sampai 61.8 walaupun dia touch dengan shadow saja. Shadow je datang level Fibo 61.8, body dekat atas dia tak break. Sebenarnya yang itu yang paling cantik sekali. Ataupun dia berada dekat dalam 61.8 dan 78.2. Dia tak boleh break 78.6. Contoh dekat sini bila kita tarik retracement, retracement ni kita nampak kat sini kan. Okay. Dia duduk dekat dalam. Dia wajib sentuh line 61.8, tapi dia tak boleh menyentuh walaupun dengan shadow dia tak boleh sentuh 78.6 ni. Kalau dia sentuh, dia akan jadi pattern lain pula. Okey. Kat itu faham. Jadi dia amat kritikal. Bila kita tarik jangan berlebih kurang. Shadow ke shadow, lepas tu tengok sampai ke tak 61.8 and then break tak 78.6.
Kalau dia break, okay. Kalau dia break, katakan dia break 78.6. Tapi kat sini kamu akan tarik nanti kan C and then D. D memang dia akan wajib. Dia memang akan wajib jadi macam ni. Dia akan pergi macam ni. Pergi jauh lajak. Pergi lajak, seberapa jauh yang dia lajak ini adalah ada satu level dekat sini. So dia akan lajak pergi dekat sini. Tengah-tengah ni. Ada satu level dia dekat sini. Barulah dia patah balik pergi ke atas. Sebab tu saya tekankan point B tu. Dekat mana perlu kamu cari. Sama ada dia sentuh 61.8. Kalau dia tak sentuh, dia akan jadi lain. Kalau dia break 78.6, dia akan jadi lain. Ini kalau dia break 78.6, dia wajib dia akan breakout edge ini. Dia turun, dia lebih, lepas tu dia naik balik. So level dia tu pattern kamu dah mic gemes sikit. Alamak, macam ni boleh gemes sikit lah. So pattern tu kamu dah nampak. Kalau jumpa je dia touch kat sini, kamu dah tahu yang dia akan break. So kamu kena lajak sikit kat bawah. Dia punya level dia 1.26, 1.27 dia punya level dia. Tunggu dekat situ. Kalau C ini, nanti bila kita cari C ini dia lebih daripada A. Dekat sini dia tak sampai 78.6, dia tak sampai 78.6. Tapi dia lebih kat sini. So dia akan jadi lain pula. Kalau dia reach certain level kat sini, kalau katakan dia reach level 161.8, so dia hanya retrace dekat dalam ini. Kalau dia break A ini, dia break A tapi dia tak sampai level ke atas yang sepatutnya, dia akan buat macam ni pula. So kalau kamu buat lebih kurang, impact dia sangat besar. Okay, sekarang ini saya tunjuk sikit-sikit dia punya pattern dia. Dia punya SOP dia agak kritikal. B dekat sini dia dah jadi lain. B dekat sini dia dah jadi lain. B dekat sini dengan C dekat sini pun dia dah jadi lain. So dia sangat-sangat kritikal. Benda dia. Okay, bila kita dah dapat B ni, kan kita akan mencari C. Bila kita akan mencari C ni senang je. Kita akan tarik balik Fibo ni daripada bawah pergi ke atas. Salah. Daripada atas pergi ke bawah. And then kita akan pastikan yang dia berada di antara yang ini. 88.6 dengan 61.8. So ini adalah C. Okay. Ini adalah C. Okay, next step. Kat dalam ni. Kita dah dapat X, A dan B. Lepas itu, kita akan mencari point C. Point C ni, step nombor 2 ni. Point C ni, dia dah dibagi tahu syarat dia. Dia mesti wajib 61.8 ni dia perlu sampai dengan shadow ataupun tak. 88.8 ni dia lain sikit daripada yang tadi sebenarnya.
dia shadow boleh lajak. Tapi apa yang kamu kena hafal adalah 2 level, 61.8 dengan 88.8. Okey. Saya terangkan kat sini. Saya terangkan dekat chat. Dia mestilah sampai 61.8. Dekat 88.6 ni dia boleh shadow lajak tapi tak break 100, tak break A maksudnya. Tapi dia lajak body dia masih lagi reject 88.6. So dia duduk macam lebih kurang macam ni lah. Candle dia. Alah, susah lah nak lukis pakai ni. Ataupun dia tak sampai 88.6, dia duduk kat dalam. Okey, yang biasa mengelirukan anda adalah kalau dia keluar daripada 88.6, dia ke atas sikit tapi dia tak break. So pun boleh diambil kira. Jadi bila kita dah dapat yang isi ni kan, kita akan ambil balik level yang kita tarik tadi, X dengan A ni, yang inilah B ni kita marking. So ini adalah point untuk kita entry sebenarnya, 78.6. So nampak tak dia datang D dekat sini. Bila dia dah buat C je, terus kita boleh PO dekat level 61.8 dengan 78.6 ni. Bila dia datang je, dia pergi dekat sini adalah D. Kat sini adalah D. Apa yang kamu perlu tahu, SL kita dekat bawah daripada X ini. Ini adalah SL. Okey, ini adalah point entry. Entry biasanya saya akan marking dengan color biru. Okay, point entry. And then point TP dia dekat C. So sampai lah ni. Dia naik sampai sini C. Sampai lah. Sini saya akan marking dengan color hijau. Okay. Itu je. Tak jumpa nota group Discord. Kamu dah ada kat dalam, advanced technical ke belum, Pak Long? Ada 3 group. Ada 3 group. 3 group. So yang ini dia pergi ke atas skala saja yang oh ini tak boleh. Betul, salah. Pandai pun. Tak boleh. Maksudnya memang tak idea. Tapi disebabkan anda dah faham lah tu, dah faham maksud sebenar dia. Jadi saya buka satu cerita. Dia yang sebenarnya untuk point C ini adalah saya nak kamu teliti je sebenarnya. Saya nak kamu teliti sebab tu saya buat syarat-syarat dia yang sangat ketat supaya kamu tak buat lebih kurang teliti betul-betul satu-satu perkara. Saya dah terlepas pandang tadi. Tapi mungkin sebab saya tahu level dia yang sebenar. Okey. Dia yang sebenarnya untuk catat tulis sebab ini tak ada dalam nota. Ini tak ada dalam nota. So kamu kena tulis untuk yang level 1 ini,
Dia sebenarnya berada dekat dalam zon ini 38.6 dan 88.6. 38.2 dan 88.6. Apa yang 38.2 hinggalah 88.6. Apa yang saya bagi dekat kamu 61.8 dengan 88.6 supaya kamu mencari satu pattern itu dengan sebenar-benarnya pattern. Saya tak nak kamu buat lebih kurang dan asal boleh je. Asal boleh je, ya. Tak nak. Sebab tu saya bagi first yang saya ajar adalah saya bagi macam ni 61.8 hingga 88.6. Dan saya tahu kamu mencari-cari pattern tu dia macam agak cari-cari tunggu-tunggu tak jumpa. Tunggu-tunggu tak jumpa. Tunggu-tunggu tak jumpa. Nampak macam strict sangat kan. Yang sebenar-benarnya adalah ini dia punya level dia yang sebenar. SA 61.8 dengan 78.6. C maksudnya AB untuk dapatkan C 38.2 dan 88.6. So dalam range itu kamu boleh cari. Kenapa saya tak bagi awal 38.2? Sebab dalam kamu belajar kan, saya takut benda ni yang kamu ambil. Saya takut benda macam ni yang kamu ambil. Kamu cari satu X dengan A kat sini kan. Lepas itu X, A, D and then kamu ambil macam ni. Rapat ni. Ini memanglah kalau ukur fibo dia akan pergi 38.6. Kamu ambil sebab dah ada dah satu batang turun ni, kamu ambil. Pak. Kamu ambil yang ni pula. Pergi. Memang jadi tapi itu bukanlah konsep yang sebenar sebab untuk kita marking X, A, B, C dia tak boleh duduk rapat macam ni. Dia naik and then B dengan C tu, B dengan C ni dia sebelah kat 2-3 batang candle je. Ramai yang mula-mula yang belajar kamu ambil 2-3 batang candle je untuk satu level tu. Maknanya daripada B ke C sebelah je candle dia. Itu yang saya tak nak. Jadi untuk kurangkan benda tu, kesalahan utama tu, saya upkan dia punya level dia menjadi 61.8 untuk mencari C. Tapi bila kamu dah faham yang sebenar dia, apa syarat dia kan, dia mestilah macam ni. Nampak satu trend and then satu trend. So bila faham yang dia mestilah dalam keadaan satu trend, barulah kamu boleh ambil level dia sebenar 38.2. Apa yang tak faham Razalan? Apa yang kamu tak faham? Ini dah lama ni. Okay. Sebenarnya ini je lah. Tak ada apa pun. Itu je yang 38.2 itu adalah untuk yang ini. 38.2 itu adalah untuk mencari C. C ini kalau ikut nota dia adalah 61.8, level 61.8 dan 88.6 kan. So kamu perlu tarik fibo and then dia perlulah berada di antara 61.8 dan 88.6. Yang sebenar-benarnya bukan. Yang sebenar-benar dia adalah 38.2 dan 88.6. Yang sebenar-benarnya. Faham kat situ? Tapi sebab tadi ada seorang yang dia dapat detect saya salah tarik. So saya hadiahkan kamu something lah. Itu je. Itu je cara saya ajar orang macam tu. Bila kamu dah sampai stage yang saya nak, saya akan buka. Tapi selagi saya rasa kamu masih lagi belum sampai tahap yang sepatutnya kamu ambil ilmu tu, saya tak akan bagi. Ya, maksudnya awal lagi boleh. Bukan salah pun, memang macam ni pun SOP dia yang sebenar. Tapi kenapa saya tak bagi level 38.6? So best 4 kamu bertuah.
saya tak nak kamu ambil contoh macam ini. Contoh macam ni, katakan nanti kan ada yang dekat sini dia sampai ini B. Lepas itu ini naik ke atas kan. Ramai saya tahu. Nanti ramai yang akan buat macam ni. Ini lepas tu dia lagi trace balik, dia ambil terus kat sini. Tak boleh lah sebab ini memang dah sampai 38.6 ni. Cuma dia satu batang candle. Satu batang candle ataupun dua batang candle tak boleh. Dia bukanlah satu trend. Tukar slide. Tukar slide. Alright. Baik tak kamu pesan? Okay. Saya tak nak kamu jadi macam ni. Kamu ambil ini kan. Bila dah dapat B, lepas tu kamu ukur C. Kamu ukur C yang ni kan. Kamu marking yang ini. Kan dia dah naik. Oh dah naik. Dah sampai ini kan dia naik, dia dah secah 38.2 kan. Dia dah secah 38.2. So sepatutnya ini memang dah C lah pun. Tapi C yang dibolehkan dengan C yang tak dibolehkan. Bila kamu dah marking C, terus kamu pun PO terus kat sini. Terus PO dekat sini, ini dia datang dengan satu candle ambil PO. Lepas tu pergi C. And then kamu pun marking ini D lah. Dia akan menjadi satu tempat yang rapat-rapat. B, C, D ni satu rapat-rapat. Dia tak ada trend kat situ. So ini yang saya tak nak. Kamu marking macam ni tak nak. Dia mestilah wujud satu trend. Mestilah dia bukan macam ini ke sini dekat-dekat. Dia mestilah satu perjalanan. Barulah boleh dikira sebagai satu level. Okey, faham? Nampak tak? Faham tak kat situ? Kejam kan cikgu kamu ni. Ajar tapi tak habis. Bukan tak habis sebab saya tahu kalau saya bagi terus point dia yang sebenar dia, saya tahu memang yang bila saya bagi point yang macam tu pun dekat dalam ikut nota ni pun masih ramai lagi yang tarik rapat-rapat. So kalau saya bagi tahu awal-awal lagilah teruk. So D boleh tak? Okey, D wajib. Ini yang sebenar-benarnya. Okey. D wajib bawah daripada C. Daripada B. Nampak kan? Dia mestilah bawah daripada D. Daripada B, D ni. Dia boleh bermula lebih awal. Dia tak boleh. Awal tu macam mana maksud kamu? Fibo level yang lebih rendah ke? Dia mestilah 61.8 paling kurang. Dia tak boleh 38.2 untuk D. Sebelum ni 61.8. Kalau korang nak unmute, nak cakap, nak ni, korang unmute je. Unmute dia sendiri, lepas tu boleh bersuara. Okay, sebelum ni 61.8. Okay, untuk D, memang dia 61.8. Di antara 61.8 dengan 78.6. Dia tak boleh lebih awal. Memang dia tak boleh. D yang betul. C sahaja yang dibolehkan. B tak boleh. B, C sahaja. B still lagi macam yang saya bagi tahu dulu. Dia sangat-sangat kritikal untuk B. B wajib sentuh 61.8 dan tak boleh sentuh 78.6 untuk B. Kalau tak sentuh, dia totally out. Totally different dia akan jadi. Kalau dia lajak, B lajak, totally different dia punya pattern dia akan buat. Tapi C dibolehkan. Range dia lebih besar. 38.2 dengan 88.8 C saja. Cikgu. Dengar. Saya pakai ni kot. Tak, maksud saya maksudnya kalau C sekarang dah daripada 38.2 dah valid. Kalau dia buat penurunan dan itu boleh
dia kedudukan dekat yang sini kan. mana dia Dia dah awal ni kan. Dia awal ni lepas tu dia turun macam ni kan. Tak boleh. maknanya tak boleh. Tak boleh. Itu yang saya tak nak. Kan kamu dah nak awal sangat. Faham. Dia mestilah wujud satu trend. So maksudnya dia akan jadi point B yang baru lah. Dia tak jadi point B yang baru yang ini. Kan point B. Kalau dia turun, maksudnya dia akan jadi point B yang baru, betul tak? Betul. Dia akan jadi point B yang baru, betul. Okay, faham. Kalau dia jadi macam ni kan, dia ada satu kenaikan and then dia turun sikit lagi kan. Dia turun sikit lagi, dia akan jadi point B yang baru lah. Tapi Okay. still lagi dalam point B. Maksudnya kalau point B, apa yang kamu perlu? Dia mestilah tak boleh pecah 78.6. Kalau dia pecah, dia dah tak jadi B lah. Ya. Dia dah jadi B lah. Okay. Faham dia punya ni. Saya tak nak kamu cari C ni terlampau rapat macam ni. Itu je. Pastikan dia ada satu perjalanan. Nak tahu betul tak dia adalah satu perjalanan, satu trend? Kamu jelas, kamu akan nampak dia satu perjalanan trend. Ini dengan yang ini bukanlah satu trend. Macam ini kan. Ini bukanlah satu trend naik. Ini retrace 1-2 batang candle je, bukanlah satu trend. So bila kamu cari nanti X, A, B, C, tak boleh. Saya tak nak yang tu. Mestilah dia ada satu jarak. Kalau saya nak bagi kamu satu yang sangat-sangat tepat mencari dia, kamu kena ukur ni sebenarnya. Sangat tepat dia punya pattern dia. Kamu kena ukur jarak daripada sini pergi ke sini. Kamu kena ukur jarak dia daripada sini pergi ke sini. So dia akan menjadi sangat complicated untuk anda trading. Sebab tu saya cakap, saya dah permudahkan apa yang penting sebenarnya. Apa yang penting adalah dalam nota ni lah, itu je yang paling penting. Yang lain-lain ini bukan dibolehkan. Kamu akan jadi takut gila nak menghafal. Kalau kamu dah biasa dengan jarak dari segi masa. Dia ada jarak horizontal. Kita hanya mengukur vertical line, vertical distance. Kita tarik fibo, kita mencari vertical distance kan. Atas sini, dia retrace ke atas. Tapi kita tak mengukur horizontal distance. Horizontal distance pun sebenarnya ada untuk key level ni. Tapi tak payahlah sampai terlampau detail macam tu. Terlampau detail macam tu tak payah. Okay, faham. Ada tak tanya dia? Okay, ini contoh dia. So, step 2, dia dah tak ikut buku lah. Step 3 macam ini. And then, D, entry je lah. Okay, D, entry. Dia pergi ke TP. Alright, faham. Okay, untuk D yang sebenarnya, untuk D, kamu kena tarik Fibonacci extension. Extension dia melibatkan point ini. Tapi dia hanyalah sekadar mendapat ketepatan dalam entry. Sama ada entry kamu itu akan floating ataupun tak, itu saja perbezaan dia. Jadi saya tak bagi tahu. Saya takut kamu pening. Alamak, color dia. Dia perlulah 3 point. Ini dan ini dan kat sini. Tiga kali tarik fibo, 3 kali tarik point.
Payahlah tarik Fibo ni. Okay, bila kita tarik Fibonacci retracement berdasarkan point X, A dan B ni, dia akan ada satu level kat sini. Level tu yang menentukan sharp entry kamu untuk entry key level ni. Tapi dia akan jadi susah lah untuk kamu nak trade sebab nak tarik Fibonacci extension ni agak susah. And then takut kamu pening. Dan dia hanya perbezaan dia hanya melibatkan dekat mana poin yang sebenar, itu saja. Dekat mana poin yang sebenar. Kalau tarik pakai Fibonacci retrace ini pun still lagi dalam dia punya zone dia 61.8 dengan 78.6, tapi dia tak berapa tepat. Itu je lah, dia akan floating sikit. So tak adalah kritikal sangat benda tu. Ada benda nak tanya? Okay, ini salah satu contoh lagi. Salah satu contoh dia, bila kita tarik kan, dia sideways, dia tak semestinya macam tadi kan, dia nak kena lebih tinggi lah apalah. Tak, dia janji dia bukanlah satu trend. Contoh macam ini, daripada sini turun, naik, and then turun. Ini satu perjalanan, satu trend ke sini, and then ke sini. So dekat sini yang tak boleh dia ambil sebagai X. Yang ni yang paling penting, sebab jelas nampak kan dia adalah trend. Untuk yang ini kita nampak dia kejap naik, turun, naik, so kita tahu sideways. Kalau contoh yang macam ini, bila kamu tengok kan, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia maksudnya kat sini kamu tak tahu dia nak pergi mana. Kejap-kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun, naik, turun lah sekali. So bila kita dalam satu keadaan yang kita tak tahu dia nak pergi ke mana, tak jelas direction dia, sama ada dia nak naik ke dia nak turun, barulah kita mencari. Starting dengan point X, kita boleh cari daripada sini. Sini tarik X, X, lepas tu tarik, okay. Ataupun dekat sini, tapi bila dah mahir, kamu tengok ni pun kamu dah tahu yang ini tak boleh lah sekali lah. Okay, tarik kat sini. Fibonacci expansion, tak ada benda yang tu sangat pun sebenarnya. Fibonacci extension, kalau kamu pandai guna Fibonacci retracement, kamu boleh convert FE pergi ke FR. So tak perlu 2 Fibo pun. Okay, tarik daripada sini pergi ke sini. Okay, dia dah sampai 61.8 dengan 78.6. Nampak kan? Okay, X, A, B. Kat sini B. Dan ini C. Nampak perbezaan dengan yang kamu salah buat banyak-banyak dalam group kan, kamu salah buat. Nampak perbezaan dia. Dia ada satu perjalanan, dia ada satu trend. So dia boleh. And then untuk C, sebenarnya tak perlu nak tarik pun sebab dia tak kritikal sangat. 38.6 dengan tu. Confirm dia sampai. And then SAB ini adalah C, dan ini adalah D. D tu kita entry je lah. Jadi yang paling penting, dia mestilah kalau malas nak tarik Fibo, dia mestilah atas sikit daripada B, lajak sikit. So and then paling malas lah antara ni lah. Ini X,
zone SL. Antara ni kita punya ni D. And then sampai dekat C dah TP dia. So risk reward dia sangat okey. 76 and then 1416. Bermaksud 1/2 HL. 1/2. Lebih 78.6 kat mana? D tak kisah. D point entry dia adalah 61.8 dengan 78.6. Tapi kena faham, bila kita dapat D, kita dapat D yang kita entry kan. Kadang-kadang dia lajak. Dia cuma tak boleh melebihi H sahaja kat sini sebab H adalah point kosong. Dia cuma tak boleh. Point level yang saya bagi dekat kamu, untuk D ni kan. D ini okey, 61.8 dengan 78.6 adalah point untuk kamu PO. Kamu tahu dekat mana kamu nak tembak market dekat dalam tu. Tapi dia boleh pergi 88.6. Dia tak semestinya kalau dekat dalam tu saja. Tapi janganlah atas daripada 61.8. Itu yang tak dibolehkan. Nanti yang tak dibolehkan. Faham? Al-Fatihah. Razlan, faham? Untuk D adalah point entry sahaja. Jangan lebih daripada point X ini untuk kamu entry. Jangan lebih untuk point X. Jangan lebih X. X adalah SL. Antara ini dengan ini okey, boleh entry. Tapi kita tak naklah sembrono sangat main tembak dekat dalam ni. Mestilah kita nak kena jadi seorang yang lebih cerdik sikit ni, maksudnya kita tahu dekat mana yang kita nak 1.8 78.6 dalam ni kan. Jadi macam mana kita nak tahu yang dia akan lacak ke tak? Alamak, share screen. Okay. Dia yang untuk D adalah entry point. So dia tak boleh lebih X. X adalah point SL. Dia tak lebih. Dan dia mestilah selepas 61.8 kan. Kamu tahu 61.8 dengan 78.6 dia point entry dia kan. Ini point entry yang basic yang di dalam nota yang saya bagi. Tapi pernah tak saya cakap kan saya bagi tahu ni dekat dalam nota ni ada sama ada type A ataupun type B. Perbezaan antara type A dengan type B kan saya dah bagi kan. Kenapa yang ni dia lajak sampai 88.6? 61.8 78.6. Bila B ni dia melebihi separuh daripada Fibo level yang ini. Okey, 61.8 dengan 78.6. Okey. B ini dia lajak separuh. Automatik D kita tak boleh ambil dekat 61.8. Kita kena ambil 78.6 dengan 88.6. Dekat situ point NT kita. D hanyalah macam mana kita nak dapatkan sharp entry itu saja. Kalau kamu rasa malas sangat 61.8 hingga 100 tu kamu nak layer lah. Itu kalau malas sangat. Tapi kalau kamu jenis yang kedekut, kamu kena ambil kira lah point B ni kalau dia lajak separuh level Fibo yang SA ni kan. So kamu kena pastikan point dia adalah dekat sini. Kalau dia tak lebih daripada separuh yang ini, dia bermain antara 61.8 dengan dekat sini kan, separuh tak sampai kan. So point entry kita adalah dekat sini. 61.8 dengan 78.6. Itu perbezaan dia. Kalau jenis yang kedekut. Kalau jenis yang suka hati lah. Kalau jenis yang suka hati terik daripada sini sampai ke sini korang balon lah. So terpulang. Yang D ni saya tak boleh nak marah sangat. Kamu nak terik macam mana, janji dia jangan lepas X sudah.
And then dia berada dalam 1.8 dengan itu sudah cukup lah. Itu je. Okay. Faham? Ada apa masalah tak? Setakat tu je lah kita punya perbincangan dan cara dia.